Baik, boleh Datuk berikan satu contoh lah ataupun teladan sempena dengan kepada Nabi Muhammad SAW yang memerdekakan seorang hamba pada zaman baginda tu. Jadi mungkin Datuk boleh kupas tentang kemerdekaan. Okey. Dia ada perbezaan hamba yang hamba ni satu sistem yang lain, kemerdekaan ada satu cerita yang lain. Ini dua perkara yang sama. Sistem perhambaan adalah sistem yang telah ada di dalam masyarakat manusia. Ini all system. Ini benda yang ancient system, benda yang sistem kuno yang ada di kalangan masyarakat manusia. Dia berbeza dengan arak, dengan khamar, dengan arak. Arak ni ada orang yang tak minum di kalangan orang yang terhormat, walaupun majoriti manusia minum, tapi hamba baik buruk semua manusia ada. Sebab itu kita tengok hamba ada kaitan dengan lain. Saya tak tahu apa maksud soalan, tapi saya nak sebut hamba dia ada kaitan dengan lain. Hamba ada kaitan dengan ekonomi. Dahulu sebab tu semua orang Arab, bukan orang Arab, orang Parsi, orang Rom, mereka hidup dengan ada sistem hamba. Hamba lah yang bekerja di ladang-ladang mereka. Sebab itu apabila Abraham Lincoln cuba menghapuskan hamba, dia menghadapi tentangan yang besar, bahkan dia terkorban dalam hal itu. William Wilberforce di UK, di England, berapa kali cuba di Parliament England, di House of Lords, untuk buang sistem slavery di UK, sehingga akhir hayatnya baru dia berjaya, kerana orang menganggap dia khianat kepada kerajaan. Dia kenapa? Hamba bekerja di ladang, membangunkan ekonomi dan seumpamanya. Hamba ni sedih kerana dia datang, dia dijadikan hamba, dan dia tak ada gaji, dia hanya dapat makan begitu ya, untuk membolehkan dia kerja pula. Tapi apabila Islam datang, Islam menghapuskan hamba itu dengan cara berperingkat. Kerana kalau dihapuskan sekaligus, dia akan collapse semua sistem. Sebab tu dia jadikan kalau orang tu buat kesalahan persetubuhan pada bulan Ramadan, maka dibebaskan hamba, dapat pahala bebaskan hamba, tentang berbagai-bagai hal yang dijadikan untuk membebaskan hamba dalam agama. Dan walaupun begitu, Islam juga tetap mengekalkan satu pintu kemasukan hamba, iaitu pintu peperangan. Kerana orang Islam yang berperang akan dijadikan hamba, dan tawanan bukan Islam kalau tak dijadikan hamba, zaman dulu bukan ada penjara, bukan ada sistem macam sekarang, maka kekal melalui peperangan mereka menjadi hamba. Ini cerita lain. Tapi dalam masa yang sama, Islam kalau dalam pembebasan hamba banyaklah. Abu Bakar membebaskan Bilal dan seumpamanya, itu di Mekah. Tapi saya nak ceritanya, orang seperti Bilal, dia adalah hamba kepada Umayyah. Hamba yang mana diseksa, dipukul. Tapi Mekah ni, Bilal ni, dia sayang kepada Mekah. Kalau ikut Bilal, apabila dia terima, pertama saya tengok Bilal dia terima agama, dia terima Islam secara senyap-senyap, kemudian diketahui, dan kemudian Umayyah bin Khalaf telah sebat dia, pukul, dan kita tahu sehingga Bilal diseksa dan terkenal dengan kata-katanya Ahad, 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 yang Esa, Allah yang Esa, yang Allah yang Esa. Bilal apabila dia diseksa, dia tidak berganjak walaupun tubuhnya itu secara sistemnya dimiliki oleh tuan dia, tetapi jiwanya kekal merdeka menerima agama. Ini hebat. Sebab tu manusia ini kadang-kadang dia dikongkong oleh satu kuasa di dalam satu sistem yang dia tak boleh keluar, tetapi kemerdekaan jiwa tidak ada siapa yang dapat menghalang. Ia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jika hamba itu taat kepada Allah, dia jiwanya tetap merdeka. Bila dia diseksa tetapi jiwanya merdeka, dia menerima agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang muslim yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya dia diseksa, kemudian Abu Bakar telah memerdeka Bilal sayyiduna wa ataqau sayyiduna. Bilal itu penghulu kami, dimerdekakan oleh penghulu kami, itu Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar telah memerdekakan Bilal. Tapi saya nak ceritanya, Bilal ini kalau kita tengok dahsyat dia hidup dia, padahal dia bukan jadi hamba di Mekah. Kemudian dia berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Dia pernah mengalami zaman dia diseksa di Mekah.
Tapi apabila dia berhijrah kepada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan Mekah yang merupakan tanah air Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal ni dia rindu kepada Mekah sehingga demam dah. Sehingga dia dia bercita-cita kalau dapat satu hari pun dapat tidur di Wadi Mekah. Sebab hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, Nabi tengok sahabat-sahabat ni berhijrah, tengok, padahal ini maksud patriotism, cinta kepada negara itu tidaklah menyebabkan sehingga manusia menggadaikan prinsipnya. Orang Nabi sayang kepada Mekah. Nabi kata, ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Alangkah baiknya engkau, alangkah indahnya engkau sebuah negeri, alangkah sayangnya aku kepadamu wahai Mekah. Jikalau tidak kerana kaumku mengeluarkan engkau daripadamu, nescaya aku tidak akan tinggal di negeri yang lain. Nabi sayang kat Mekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Sahabat-sahabat orang Mekah, orang Arab ni kuat semangat mereka, asabiyah mereka. Bila pergi ke Madinah, mereka sayang ke Mekah, ingatan mereka. Madinah pula kawasan wabak. Banyak wabak di Madinah ni. Bila sampai masa Nabi datang tu, banyak wabak. Sahabat-sahabat Allah sampai demam teringatkan Mekah. Nabi SAW doa, Allahumma habib ilayna al-madinata kama ahbabta kama habbabta ilayna al-Makkah au asyad. Ya Allah, jadikan kami ini sayang kepada Madinah seperti mana seperti mana engkau jadikan kami ini sayangkan Mekah, ataupun lebih daripada itu. Jadi Nabi doa, dan Nabi minta supaya wanqul humaha ilal juhfah, supaya penyakit dia dipindah ke Juhfah. Allahumma barik lana fi muddina wa fi sa'ina. Ya Allah, berkali kami pada cupak kami, pada gantang kami, sehingga akhirnya sahabat semua sayang kepada Madinah. Sebab itu satu hal juga, orang ni kalau pun dia mungkin bukan berasal daripada sebuah tanah air itu, tapi kalau dia duduk di situ, maka dia sayangilah tanah air yang tempat yang dia tinggal di dalamnya. Nabi bukan orang Madinah asal, Nabi orang Mekah, tapi Nabi akhirnya sayang kepada Madinah. Sahabat-sahabat orang Muhajirin, orang Mekah, mereka sayang kepada Madinah, sehingga apabila mereka dari perjalanan yang jauh nampak Madinah, segera laju kenderaan mereka kerana nak masuk cepat ke Madinah. Dan Allah telah berkati Madinah dengan kedatangan Nabi. Daripada satu kawasan yang banyak berlaku wabak, akhirnya wabak dah tidak ada di Madinah. Ini adalah keberkatan Nabi SAW. Demikian itu kemerdekaan yang sebenar, di mana manusia apabila dia merdeka jiwanya, dia tahu bagaimana untuk hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ni.